المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Antidote Al-Quran adalah siri yang akan disajikan sepanjang Ramadan, bertujuan untuk mengupaskan bagaimana Al-Quran ini boleh menjadi penawar buat kehidupan kita. Dan insya-Allah setiap siri kita akan membincangkan juzuk-juzuk pilihan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang juzuk yang pertama. Juzuk 1 mempunyai 2 surah, iaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat dan ia adalah surah yang pertama kali diturunkan secara sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah membawa makna pembukaan dan ia juga mempunyai nama-nama yang lain. Antara nama-namanya adalah surah Asy-Syifa, surah yang memberi penawar kepada kehidupan kita. Antara nama-namanya adalah surah Ar-Ruqyah, iaitu surah yang dibacakan kepada orang yang sedang sakit. Dan kita juga lihat ada nama surah Al-Fatihah yang dikenali sebagai Ummul Quran, iaitu inti Al-Quran. Disebabkan oleh nama-nama yang banyak tentang surah Al-Fatihah ini, sudah pasti kita dapat tahu tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata kepada seorang sahabat, la u'allimannaka suratan hiya a'zama suratin fil Quran. Pasti akan aku ajarkan kepada engkau satu surah yang paling hebat di dalam Al-Quran, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Quran al-azim alladhi utitu. Yang membawa erti, itulah dia surah Al-Fatihah, 7 ayat yang sering kali diulang pada setiap salat kita, pada setiap rakaat kita, dan itulah dia Quran yang hebat. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, surah Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya nabi kita sahaja yang mendapatkan surah Al-Fatihah ini. Justru itu bagaimana kita hendak mengamalkan dan menjadikan surah Al-Fatihah ini penawar kehidupan kita. Kita lihat tuan-tuan, yang pertama, makna surah Al-Fatihah iaitu pembukaan. Seakan-akan Al-Fatihah ini adalah konten Al-Quran. Seakan-akan Al-Fatihah ini pembuka jalan buat orang yang untuk menjadi lebih baik. Justru itu kita dapat lihat semua inti-inti Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah juga mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan diri kepada Allah, untuk kita berdamai dengan takdir Allah, dan untuk kita sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat dianjurkan untuk kita belajar daripada orang-orang yang bersekitaran dengan kita. Yang baik kita ikut, yang buruk yang kita tinggalkan. Itulah dia ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang engkau redai, bukan jalan orang-orang yang engkau tidak redai. Kerana kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan hukum alam, dan hukum alam itulah yang akan beredar zaman ke zaman. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan, begitu pula orang yang buat buruk mendapatkan keburukan. Inilah dia 3 perkara yang dapat kita ambil faedah daripada surah Al-Fatihah. Mari kita lihat kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat. Akan tetapi hanya ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-141 sahaja yang mendapatkan tempat pada juzuk yang pertama. Surah Al-Baqarah mempunyai banyak kelebihan. Antara kelebihannya ialah ia dapat mengusir jin dan juga syaitan daripada rumah. Antara kelebihannya, surah Al-Baqarah ini dapat memberikan cahaya pada kehidupan orang tersebut. Surah Al-Baqarah ini juga dapat menjadi pembela untuk orang itu pada hari kiamat. Surah Al-Baqarah ini juga boleh menjadi keberkatan untuk kehidupan orang itu. Sebab Rasulullah pernah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Yang membawa erti, dengan kita mengamalkan surah Al-Baqarah, ia akan mendatangkan keberkatan,
Dengan kita meninggalkan surah Al-Baqarah, dia akan mendatangkan penyesalan. Dengan surah Al-Baqarah ini juga tidak akan ada satu pun ahli sihir dapat mengalahkannya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, surah Al-Baqarah ini adalah surah yang pertama sekali diturunkan di Madinah. Di Madinah adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memupuk satu masyarakat yang mempunyai pelbagai latar belakang. Dan surah Al-Baqarah ini memberikan kita undang-undang dan juga memberikan kita cara bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, untuk kita mendapatkan antidot surah Al-Baqarah ini, marilah sama-sama kita lihat kepada isi ringkasan surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Isi surah Al-Baqarah dimulakan dengan Al-Quran. Kerana apabila kita lihat pada surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala berkata Al-Fatihah ini adalah pembuka jalan untuk kita mendapatkan hidayah Allah. Al-Fatihah memberikan kita gambaran bagaimana kita hendak mendapatkan keridaan Allah. Surah Al-Baqarah pula memberitahu kepada kita bahawasanya untuk kita mendapatkan keridaan tersebut adalah dengan melalui kita taat kepada Al-Quran, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahyu. Sebab itu kita dapat lihat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang beriman. Kemudian kita sambung pula dengan keadaan orang yang berhadapan dengan perintah Allah SWT ini. Ada orang yang beriman, ada orang yang menolaknya, ada pula orang yang berpura-pura beriman. Kemudian Allah Ta'ala pula memberikan kita kisah tentang Nabi Adam AS. Bagaimana Nabi Adam berhadapan dengan perintah Allah SWT. Bagaimana dengan Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut, dikeluarkan daripada syurga Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan satu hukum alam. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa mengikuti perintah, petunjuk yang dibawakan oleh para rasul, maka akan mendapatkan kehidupan yang tenang, tidak pernah rasa kesengsaraan. Ada pula orang yang mengingkari dan juga menolak kebenaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya. Dan Allah Ta'ala memberikan kita gambaran bahawasanya cara untuk kita mengatasi ujian-ujian kehidupan kita adalah dengan kita bersabar, berusaha dan salat. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita gambaran tentang bagaimana contoh-contoh manusia yang berdolak-dalik dalam berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia datang kisah tentang Bani Israel dengan anak kambing. Keluar pula Bani Israel dengan lembu. Bani Israel dengan kitab mereka. Bani Israel dengan peperangan mereka. Dan kemudian kita dapat lihat juga bagaimana Bani Israel dengan para nabi mereka. Setelah itu Allah Ta'ala akhirkan dengan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hendaklah kamu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat tentang hari akhirat. Kerana dengan kita mengingati hari akhirat, insya-Allah kita dapat atasi ujian-ujian kehidupan kita di dunia ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Ta'ala terus sambung lagi dengan kisah orang-orang bentuk prototipe manusia yang bila diuji dan juga diberikan satu perintah, mereka lakukan dengan baik. Itulah dia ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji dan juga diberikan perintah oleh Allah SWT, tapi Nabi Ibrahim tunduk dan menjalankan perintah tersebut. Apa yang akan jadi kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendapatkan keberkatan kehidupannya, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya. Dan kemudian Allah Taala akhirkan dengan ayat pada juzuk yang pertama, tilka ummatun qad khalat. Itulah dia keadaan umat manusia yang telah selesai cerita mereka. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar daripada orang-orang ini. Apakah kita hendak jadi golongan yang pertama, golongan Bani Israel yang berdolak-dalik dengan perintah Allah, ataupun kita nak jadi bersama dengan golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebab itulah di surah Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah, kerana dia mengikuti cerita tentang Bani Israel yang disuruh untuk sembelih lembu. Kenapa itu menjadi representasi kepada surah Al-Baqarah? Kerana pada surah ataupun pada kisah lembu tersebut,
ada memberikan kita gambaran bagaimana perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Bagaimana kita apabila turut ataupun tunduk kepada perintah Allah akan mendapatkan solusi dalam ujian kehidupan kita. Begitulah dia surah Al-Baqarah yang mempunyai semua perintah, mempunyai tentang solat, mempunyai perintah tentang puasa, tentang zakat, tentang wealth management, tentang crime management dan sebagainya. Bagaimana perintah ini apabila kita ikuti, kita akan mendapatkan keridaan Allah dan juga hidup yang tenang. Itulah dia antidot daripada surah Al-Baqarah. Apa dia yang ringkasannya? Ada 3 perkara. Yang pertama, setiap perintah Allah itu ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita letakkan dalam jiwa kita untuk bersabar dan solat dan berusaha. Kerana itulah dia jalan cara bagaimana kita mengatasi ujian kita. Dan kemudian yang ketiga dan yang terakhir, kita iktibarkan bahawasanya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita hadapi, orang lain dahulu dah pernah berhadapan dengan ujian tersebut. Jadi kalau mereka dapat atasi ujian itu, kita ni insya-Allah pasti dapat mengatasinya. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.